Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Perdana edisi Rabu 30 September 2020. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Hampir 2.6 juta rakyat Malaysia sudah dibanci melalui e-Census. Pendaftaran berakhir tengah malam ini. Gagal lunas caj kuarantin antara kesalahan terbaru dikesan Pasukan Khas Operasi Pematuhan PKPP. Hampir 2.6 juta rakyat Malaysia sudah dibanci setakat ini secara dalam talian menerusi e-Census. Jumlah tersebut melibatkan lebih 730,000 kediaman dengan 702,340 bilangan isi rumah. Tempoh pra-pendaftaran akan berakhir tepat 11.59 malam ini. Menjelaskan perkara itu, Pesuruhjaya Banci Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan wilayah Persekutuan Putrajaya merekodkan respon penduduk tertinggi pada 54.8%, diikuti Perak 14.7% dan Johor 11.9%. Bilangan terendah pula dicatatkan di Sabah dan Kelantan masing-masing 3.4%. Sehingga semalam, seramai 440,000 penjawat awam telah mengisi e-Census bersamaan 30% daripada keseluruhan jumlah penjawat awam. Datuk Seri Uzir yang juga Ketua Perangkawan Malaysia menjelaskan tempoh pengisian e-Census dilanjutkan hingga 6 Oktober depan. Pendaftaran e-Census bagi yang tidak menerima poskad Banci 2020. Sementara yang telah menerima poskad ataupun telah menerima kod bagi invitation code bagi pengisian, diharap dapat segera mengisi e-Census dan jangan bertangguh lagi. Sehingga semalam jumlah respon e-Census meningkat mendadak sebanyak 220,000 orang. Dijangka bilangan ini akan terus meningkat pada hari ini. Situasi semasa COVID-19 di Kedah, Sabah dan Pahang telah memberi kesan kepada operasi pembancian di lapangan. Justru operasi banci secara bersemuka di kawasan PKPD bersyarat ditangguhkan tertakluk kepada situasi terkini. Exco Pahang Datuk Nazri Ngah yang menjalani ujian saringan COVID-19 kedua semalam disahkan negatif jangkitan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata keputusan itu disahkan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Bahari Cik Awang Ngah. Kesemua kontak rapat Datuk Nazri juga tidak berdepan risiko dijangkiti virus itu. Namun pihaknya merayu orang ramai supaya terus patuh SOP ditetapkan bagi mengekang penularan. Wakil media RTM juga antara mereka yang perlu melalui beberapa proses ujian COVID-19 sebaik sahaja tiba di lapangan terbang dari Sabah. Ini berikutan sebahagian besar penumpang pulang dari negeri berkenaan bertugas ketika pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah pada 26 September lalu. Untuk wakil berita ehwal semasa, seramai 20 petugas telah berkhidmat sepanjang tempoh kempen dan hari pengundian. Mereka terdiri daripada penyunting berita, wartawan, penyunting visual dan petugas teknikal. Sebaik tiba di lapangan terbang Kota Kinabalu, kami diberikan borang terlebih awal untuk diisi supaya apabila kami tiba di KLIA nanti, jadi tak perlu banyak proses yang akan melambatkan
masa lah. Jadi kami telah isi borang. Tiba di KLIA dalam 28 September dan kami juga perlu memberi maklumat seperti nama, nombor IC, adakah mempunyai kontak rapat bersama pesakit positif COVID-19 ataupun mempunyai gejala COVID-19. Selepas kami menjalani proses swab test tu, kami diberi gelamping. Bermaksud kami perlu kuarantin. Bila sampai kat KLIA, kami telah diarahkan untuk scan kod khas tiba dari Sabah. Dan sekarang saya berada di rumah untuk menjalani kuarantin selama 14 hari supaya mengelak dari sebarang kemungkinan lah. Tetapi dalam masa 5 hari, results akan diketahui dan sekiranya positif akan dibawa ke rawatan lanjutan dan sekiranya negatif, kami boleh pergi ke Jabatan Kesihatan berdekatan untuk membatalkan surat HSO dan juga menanggalkan tag merah jambu pada pergelangan tangan. Setiap penumpang diberikan borang deklarasi kesihatan iaitu borang perintah pengawasan dan pemerhatian COVID-19. Sebaik mendarat, mereka perlu menggunakan aplikasi MySejahtera untuk mengimbas kod QR. Pemeriksaan dan tapisan kesihatan turut dilakukan petugas kesihatan seperti soal selidik sejarah perjalanan, seterusnya diberikan gelang berwarna merah jambu. Mereka diwajibkan melakukan penilaian kendiri setiap hari untuk tempoh 14 hari. Keputusan ujian saringan keluar dalam tempoh 2 hingga 3 hari. Gagal lunaskan caj kuarantin, pasukan khas Operasi Pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP mengesan 10 individu yang melakukan kesalahan itu. Mereka antara 98 orang yang ditahan semalam kerana ingkar arahan PKPP. 95 daripada mereka di kompaun manakala 3 lagi direman. Menerusi kenyataan media, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan antara kesalahan dikesan ialah terlibat aktiviti pusat hiburan, gagal mengamalkan penjarakan fizikal dan tidak memakai pelitup muka. Selain itu, terdapat premis yang tidak menyediakan rekod butiran diri. Menerusi operasi benteng pula, 34 pendatang asing tanpa izin dan 4 penyeludup berjaya ditangkap. Turut dirampas 6 kenderaan darat. Tiada lagi negeri yang berstatus hijau apabila semua negeri dan wilayah mempunyai kes aktif COVID-19. Hari ini sahaja, 12 negeri dan 2 wilayah persekutuan mencatatkan kes baru. Sabah mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 35 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, negeri kedua terbanyak adalah Kedah dengan 13 kes. Di Sabah, 18 kes saringan bergejala yang semuanya melibatkan warga negara dengan 9 kes daripada kluster Bangau-Bangau. Kesemuanya melibatkan warga negara. Manakala di Kedah pula, 5 saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19. 3 kes adalah daripada kluster Tembok yang dikenal pasti hari ini dengan kesemuanya adalah warga negara. Terdapat 86 kes penularan di dalam negara dengan 84 kes adalah warga negara dan 2 kes adalah bukan warga negara. Daripada jumlah itu, 25 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah, menjadikan jumlah kes yang dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan sejak 20 September adalah sebanyak 88 kes. Dan berikut data situasi terkini COVID-19. Dan diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan takziah atas kematian Emir Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah. Pemergian bermakna dunia Islam kehilangan pemimpin agung yang banyak membawa kemajuan, kemakmuran, keamanan serta kestabilan kepada negara tersebut. Ucapan takziah disampaikan kepada kerajaan dan rakyat Kuwait. Tan Sri Muhyiddin turut mendoakan agar roh almarhum ditempatkan bersama orang beriman. Emir Kuwait yang dikenali sebagai arkitek dasar luar Kuwait moden itu disahkan meninggal dunia semalam.
Agensi pengelola umrah diingatkan tidak menetapkan lagi kos sebenar ibadah umrah kepada pelanggan. Mereka sebaliknya disaran menunggu terlebih dahulu penetapan prosedur operasi standard SOP pengendalian yang akan diumumkan Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad memaklumkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum mengeluarkan sebarang SOP pelaksanaan umrah. Justru, sebarang perubahan kos hanya wajar diumumkan sebaik ia dimuktamadkan. Sebuah akhbar tempatan melaporkan bahawa kos umrah dijangka naik RM3,000 ekoran perubahan SOP. Malaysia menjadi negara ke-46 meratifikasi Treaty mengenai pengharaman senjata nuklear TPNW. Ia ditandatangani Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Menurut Datuk Seri Hishamuddin, ratifikasi TPNW merupakan usaha penting ke arah pelucutan senjata nuklear global. Beliau turut menyeru semua negara mengambil tindakan sama. Malaysia juga sedia bekerjasama dengan negara lain bagi membebaskan dunia daripada ancaman senjata nuklear. Pelanggan dakwa dipukul ketika beli makanan segera. Paparannya seketika nanti. Hak asasi manusia, hak yang kita miliki sejak lahir, antaranya hak kepada nyawa, keperluan asas, kesihatan, pendidikan, kebebasan bersuara dan keselamatan. Hak asasi manusia dimiliki setiap orang tanpa mengira warga negara, jantina, status, bangsa atau agama. Sama-sama kita lindungi, penuhi dan hormati hak asasi manusia. Panci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita, panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Susulan syur penubuhan jawatan kuasa jenayah cyber untuk merangka undang-undang lebih menyeluruh berkaitan jenayah itu, Cyber Security Malaysia menyifatkan cadangan itu ada asasnya. Justru mereka menyokong sebarang usaha untuk memperkasa undang-undang berkaitan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Dr. Amiruddin Abdul Wahab, bagi tempoh 18 Mac hingga Jun sahaja, lebih 6,000 insiden ancaman cyber dilaporkan. Jumlah itu meningkat berbanding tempoh sama tahun lalu yang mencatatkan 4,475 kes. Ia diburukkan lagi dengan kes pencerobohan 3,452 laman web sepanjang 3 tahun ini. Dalam konteks ini, Cyber Security Malaysia sebagai agensi pakar teknikal dan kami akan memberikan bantuan dan sokongan teknikal kepada semua pihak penguatkuasa, dan memang kami mempunyai kepakaran di mana makmal kami, khususnya makmal forensik digital, adalah diiktiraf di peringkat antarabangsa dan memenuhi piawaian antarabangsa, serta kepakaran kami ada diiktiraf dalam konteks Kanun Kesihatan Criminal Procedure Code 399 sebagai expert witness in court untuk membantu pihak penguatkuasa membenterai
membentras ancaman jenayah cyber. Jadi kami di Cybersecurity Malaysia menyokong khususnya cadangan daripada MCPF atau mana-mana pihak yang berusaha untuk mengekang dan membentras ancaman cyber di dalam negara. Syur Penumbuhan Jawatan Kuasa Jenayah Cyber dicadangkan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Antara agensi yang dicadang menganggotainya ialah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Bank Negara Malaysia dan Syarikat Telekomunikasi. Hanya kerana selisih faham mengenai cara bayaran tempahan, seorang pelanggan mendakwa dipukul pekerja restoran makanan segera di Rawang, Selangor. Dalam kejadian itu, mangsa mendakwa cedera setelah ditumbuk di kepala selain tangannya ditarik kuat. Insiden yang berlaku di lorong pandu lalu itu turut tular di media sosial. Menurut Ketua Polis Daerah Gombak ACP Arifai Tarawih, kejadian berlaku kemarin. Pertengkaran tercetus apabila pekerja restoran didakwa menggunakan kaedah pembayaran tanpa sentuh tanpa izin pengadu. Secara tiba-tiba, datang seorang lelaki dipercayai pekerja restoran sama mencederakan pengadu. Mangsa dibawa ke hospital untuk rawatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan. Seorang pekebun pisang yang menghadapi pertuduhan membunuh terlepas hukuman gantung selepas Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu meminda pertuduhan kepada menyebabkan kematian. Hakim Datuk Abdul Wahab Muhammad menjatuhkan hukuman penjara 14 tahun ke atas Ismail Muhammad Don 40 tahun setelah didapati bersalah menyebabkan kematian seorang lelaki yang cuba mencuri pisang tanamannya. Hukuman bermula dari tarikh tangkap pada 3 Disember 2018. Sebelum ini, Ismail didakwa membunuh Salahuddin Ismail, 46 tahun, di luar sebuah rumah di Kampung Tebakang Payung, Marang pada 3.15 petang 3 Disember 2018 mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati. Mahkamah meminda pertuduhan kepada Seksyen 304(A) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 30 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Dalam penghakimannya, Datuk Abdul Wahab berkata, berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang dikemukakan, mangsa didapati telah melakukan provokasi hingga menyebabkan Ismail marah. Namun dia tidak menunjukkan sebarang tindakan seolah-olah berniat untuk membunuh mangsa. Tambah hakim, Ismail memukul mangsa sekali sahaja dengan menggunakan sebatang besi dan setandan pisang kerana terlalu marah dan dia tidak menggunakan senjata tajam meskipun memilikinya ketika itu. Malah, mangsa didapati masih hidup ketika bersama dengan tertuduh. Mahkamah turut mengambil kira pembelaan tertuduh bahawa dia tertekan ekoran sumber pendapatan yang ditunggu hampir 9 bulan telah dicuri oleh mangsa. Seorang penjual santan dihukum gantung oleh Mahkamah Tinggi Georgetown selepas didapati bersalah mengedar dadah 2 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Razi Abdul Hamid menjatuhkan hukuman itu terhadap R. Siva Raman selepas mendapati dia gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Siva Rahman didakwa mengedar kanabis seberat 208 gram di Bukit Mertajam 2 tahun lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 39B(1) A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam penghakimannya, Muhammad Razi berkata, keterangan tertuduh tidak boleh dipercayai selain banyak menimbulkan keraguan. Seramai 2 saksi pembelaan dan 5 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan sepanjang perbicaraan kes itu. Pengarah urusan sebuah syarikat direman 7 hari bermula hari ini. Ia bagi membolehkan SPRM menjalankan siasatan kes mengemukakan dokumen palsu bagi mendapatkan tender bernilai RM22 juta di sebuah kementerian pada Julai 2018. Lelaki berusia 33 tahun itu ditahan di sebuah restoran di Kajang, Selangor pada pukul 12.30 hari semalam. Perintah reman dikeluarkan oleh penolong pendaftar Mahkamah Al-Ustar Jamaluddin Alias. Berdasarkan maklumat SPRM, suspek telah mengemukakan dokumen mengandungi butiran palsu dengan mengarah dan memaksa 2 orang kaki tangannya membuat penyata bank dan cap palsu. Ia bertujuan menyertai tender kerja pembersihan sebuah kementerian. Syarikat itu juga dikatakan
telah dianugerahkan projek tersebut oleh kementerian berkenaan pada tahun yang sama. Sementara itu, pengarah SPRM Kedah, Datuk Syahrom Nizam Abdul Manak memberitahu kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa. Di mana diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini lebih dipengaruhi oleh angin dari pelbagai hala dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, terutamanya melibatkan kesemua perairan-perairan di seluruh Malaysia buat masa ini. Walau bagaimanapun, melalui paparan imej satelit semasa, masih lagi dapat diperhatikan terdapat kelompok awan aktif yang masih lagi boleh membawa hujan beserta ribut petir, terutamanya melibatkan kawasan perairan Sabah Barat, juga melibatkan kawasan perairan negeri Perlis dan juga Phuket yang secara amnya masih lagi boleh memberikan keadaan yang agak berbahaya, terutamanya melibatkan bot-bot kecil. Melalui paparan imej gambar radar semasa pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, negeri Perak, juga melibatkan daerah hilir Perak dan juga Perak Tengah, juga sedikit di negeri Johor ini dijangkakan masih lagi boleh berterusan dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Bagi negeri Sabah pula, diperhatikan ketika ini keadaan cuaca lembap turut sedang berlaku melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman dan juga sandakan negeri Sabah yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini sedang dicerap berlaku melibatkan bahagian Limbang negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian Kapit, Sri Aman, Sibu dan juga Sarike yang dijangkakan boleh berterusan dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Untuk keadaan cuaca pada hari esok, menerusi model ramalan cuaca yang terkini, diperhatikan keadaan cuaca adalah cerah dijangkakan untuk pagi esok meliputi kesemua negeri-negeri di Semenanjung, juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, kecuali melibatkan bahagian Tawau negeri Sabah yang dijangkakan masih lagi boleh menerima hujan lebat beserta ribut petir menjelang pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah tempahan Proton X50 lepasi sasaran awal. Laporannya seketika nanti. Kini kembali Liga terhebat dunia. Musim baharu buka tirai. Semua mulakan saingan dengan kosong. Mereka semuanya sama.
hanya kerana mereka menang musim lalu. Ia tidak bermakna untuk 19 pasukan lain yang mempunyai misi yang sama. Premier League hanya di Astro. Kira-kira 250 nelayan bot kecil di Pantai Suri, Tumpat, Kelantan berdepan masalah keluar ke laut ketika air surut berikutan keadaan muara sungai yang cetek. Menurut penghulu Mukim Teluk Renjuna, Hadi Hassan, situasi sukar itu berlaku sudah lama. Namun sejak 6 bulan lalu, beting pasir semakin menutup muara Pantai Suri hingga hujung Kuala sepanjang 5 km. Muara sungai yang cetek itu menyebabkan bot nelayan tersangkut untuk melalui kawasan berkenaan dan mereka hanya boleh keluar apabila air laut pasang sahaja. Nelayan juga terpaksa melalui muara Kuala Besar yang jauh untuk ke laut. Pasir ni dia dengan angin monsung barat daya. Apabila musim 1 tahun tu, dia pasir dari laut dia tolak ke tepi. Apabila sapam satu musim hampir 10 tahun, macam inilah jadinya. Muara sungai yang cetek meresahkan nelayan bot kecil. Mereka terpaksa mencari sumber pendapatan lain dengan mengambil upah melakukan kerja-kerja kampung. Justru nelayan terlibat berharap pihak berkuasa dapat menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Sebulan purata 700 bulan macam itulah. Moga kalau terjejah macam ni payah sikit sebab kos minyak tu tinggi. Kita menggunakan kos minyak tinggi sebab kita lalu jauh. And then kita ni penting sangat muara ni diperdalamkan. Sebab setiap banjir dia akan terjejah pulau. Metok kalau buai beting pasir tu kita berasa lega sikit musim-musim banjir ni. Sebab kalau tak ada beting pasir ni tak tinggi sangatlah air naik pun. Air derah lalu. Ni dia sekat, air sekat. Tak boleh nak tubik. Waktu siapa Kota Baru pun boleh tergelar tu. 1,978 ekor burung dilindungi terdiri daripada 16 spesies bernilai hampir RM300,000 dirampas dalam 3 siri serbuan menerusi operasi Khazanah sejak Januari 2020 hingga kemarin. Operasi digerakkan Pasukan Gerakan Am PGA serta Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara itu turut berjaya menahan 3 suspek. Menurut Komander Brigade Tengah PGA SAC Muhammad Abdul Halim, serbuan pertama dilakukan di Senggarang, Johor Januari lalu. 1,825 burung murai kampung dan murai batu bernilai lebih RM120,000 dirampas. Dalam siri serbuan seterusnya pada 24 bulan 8, kita juga telah Brigade Tengah juga dengan kerjasama dengan pihak Peritan, kita telah melaksanakan satu lagi operasi yang melibatkan tangkapan 2 lelaki Melayu, lingkungan umur 27 tahun ke 40 tahun, dan kita telah berjaya merampas beberapa jenis burung yang terlarang, yang masuk senarai, yang diharamkan untuk dipelihara ataupun berburu, dan jumlah rampasan bernilai lebih kurang RM70,460.
Kemarin seorang lelaki berusia 49 tahun dicekup di setapak ibu negara. 63 ekor burung dari 12 spesies termasuk burung daun, burung rimba telinga perak dan burung dendang selayang dirampas. Semua burung itu dipercayai mahu dijual di negara seberang ekoran permintaan tinggi. Kes disiasat mengikut Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Majlis Agama Islam Johor menolak sebarang perjumpaan atau rundingan dengan pertubuhan fahaman Hizbut Tahrir. Ini kerana fahaman mereka difatwakan sebagai bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Esko Hal Ehwal Agama Islam Johor, Tosrin Jarvanti menegaskan segala cubaan menyebarkan fahaman Hizbut Tahrir di Johor akan diperangi habis-habisan. Mereka berusaha untuk memberikan penyebaran dalam satu majlis di kawasan dalam daerah Johor Bahru. Pihak Jabatan Mufti telah pun berjaya menangkap dan kes ini di bawah tindakan mahkamah kerana memberikan penyebaran dan juga pahaman tanpa tauliah daripada Majlis Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Pada 27 September lalu, Jabatan Mufti Johor didatangi pertubuhan itu bagi menghantar memorandum bantahan terhadap fatwa Hizbut Tahrir bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Salah seorang pemimpin kanan pertubuhan itu sudah didakwa di Mahkamah Johor Bahru kerana mengadakan ceramah di Skudai Julai tahun lalu. 7 anggota geng 21 yang terlibat dalam kes samun dan cubaan bunuh ke atas 4 mangsa di Plentong, Johor Bahru Mac lalu ditahan. Suspek berumur 23 hingga 44 tahun ditangkap menerusi operasi khas di beberapa kawasan di Iskandar Puteri. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata, seorang lagi suspek terlibat Sarjit Singh, anak lelaki Balwan Singh, 23 tahun, sedang diburu. Siasatan mendapati 4 daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan akta culik, kanun keseksaan, akta dadah berbahaya dan akta rumah judi terbuka 1953. Hasil pada tangkapan ini, pihak polis berjaya membuat pertuduhan ke atas 3 suspek ikut undang berikut. Yang pertama, 2 suspek dituduh di bawah Seksyen 2A Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat, dan seorang lagi suspek yang ambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Jenayah ataupun POKA. 4 tahun lalu, 15 ahli geng 21 telah ditahan kerana terlibat dalam 4 kejadian bunuh menggunakan senjata api dan 2 cubaan bunuh. 90 ahli kumpulan ini dipercayai aktif sekitar Iskandar Puteri, Johor Bahru dan Skudai. Biarpun tarikh pelancaran rasmi masih belum ditetapkan, namun jumlah tempahan kenderaan utiliti sukan Proton X50 telah melepasi sasaran 4,000 unit yang ditetapkan. Ya, dilengkapi pelbagai ciri canggih dan reka bentuk mengagumkan. Tidak mustahil apabila kenderaan kedua hasil perkongsian teknologi antara Proton dan Geely itu mendapat permintaan tinggi walaupun harganya belum diumum. Bimala Kasturi Verasami yang mengikuti sesi pratonton media X50 kedua di Sepang ada laporannya. Proton X50 ini mempunyai 4 varian iaitu standard, eksekutif, premium dan flagship. Dan kini kami berada di kereta X50 flagship dan saya sendiri akan merasai bagaimana ciri-ciri keselamatan dan kelancaran kereta ini. Jadi jom ikut saya. Proton X50 didatangkan dengan 6 warna dilengkapi ciri-ciri keselamatan eksklusif di bawah sistem bantuan pemandu termaju. Syarikat otomotif itu turut mendedahkan kenderaan itu menawarkan pemanduan semi-autonomous tahap 2 bagi varian flagship. Ini termasuk kemudahan brek kecemasan sendiri dengan pengesan penjalan kaki, bantuan parkir otomatik, kawalan lampu tinggi auto dan pemantauan titik buta. S50 adalah SUV, so normally kita segmentkan antara 35 hingga ke 45 dalam pertengahan punya
komposisi segmen market, dan itu adalah kita main fokus. Tapi bila biasanya pada permulaan range dia akan lebih naik pada orang yang umur lebih 50. Tapi cuma kita tak tahu sama ada pembeli itu yang lebih 50 membeli untuk anak-anak mereka. Harga X50 dijangka diumum Oktober ini semasa pelancaran rasminya. Kawalan steering memang jitu kerana kalau kita tersasar daripada laluan, sistem ini akan membawa kita kembali ke laluan yang betul dan selamat. Selain itu, pemanduan yang lancar, enjin juga senyap sesuai untuk kita memandu dengan selamat dan selesa. Tahap keyakinan orang ramai terhadap jenama itu meningkat sejak pelancaran kereta X70 pada 2018. Vimalah Kasturi Birasami, Berita RTM. Isi minyak dan menangi pelbagai hadiah termasuk percutian dalam negara. Langkah berkenaan juga ke arah merancakkan lagi industri pelancongan domestik yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menerusi fuel penuh gaya My Debit je dengan kad ATM anda, orang ramai boleh menyertainya bermula esok di semua rangkaian stesen minyak Petron seluruh negara. Kempen oleh Petron itu mendapat kerjasama Tourism Malaysia dan Payment Network PayNet. Kempen berlangsung selama 3 bulan sehingga 31 Disember dengan pembelian petrol serendah RM5 menggunakan kad My Debit di 720 cawangan stesen Petron. Jelas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri, kempen seumpama itu berupaya meningkatkan mobiliti masyarakat, seterusnya menyumbang kepada aliran tunai dan penjanaan pendapatan dalam negara. Ia juga selaras matlamat kerajaan ke arah pembudayaan masyarakat digital yang mengamalkan transaksi pembelian tanpa tunai. Rakyat kini memilih pendekatan yang mengutamakan keselamatan dan kesihatan, menerusi transaksi tanpa melibatkan sentuhan fizikal seperti cashless payment serta e-promotional tourism packages. Justru saya yakin bahawa inisiatif peraduan fuel penuh gaya My Debit je dengan kad ATM anda yang menggabungkan teknologi dan pematuhan protokol atau SOP ke arah operasi digital tanpa sentuhan atau touchless digital operations di semua touchpoints tepat pada masanya. Sementara itu, Pengurus Besar Petron Malaysia, Faridah Ali berkata, peserta bertuah berpeluang memenangi 169 hadiah keseluruhan, antaranya motosikal Kawasaki Z250 ABS, motosikal Modena Spolsa NS200 ABS dan kamera GoPro. Tourism Malaysia pula menawarkan 36 voucher penginapan di hotel-hotel terpilih. Petron merupakan rangkaian stesen minyak pertama negara yang menawarkan perkhidmatan pembayaran My Debit ATM tanpa sebarang cagaran. Berdasarkan laporan Survey Pelancongan Domestik 2019, segmen pelancongan domestik merupakan penyumbang ekonomi negara dengan merekodkan perbelanjaan sebanyak RM103.2 bilion. Institut Otomotif, Robotik dan IoT Malaysia MARI dengan kerjasama Sangenix Sdn Bhd melancarkan ImmuSafe, chip bio ujian COVID-19 kualitatif dan kuantitatif pertama di dunia bagi aplikasi industri. Ketua Eksekutif MARI, Datuk Madani Sahari berkata, kit ujian ImmuSafe itu mempunyai 100% tahap ketepatan dan kepekaan serta telah disahkan oleh Institut Penyelidikan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kit yang baru dilancarkan itu akan diedar sebaik sahaja mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa peranti perubatan. PCR plus ImmuSafe would be a perfect marriage to understand whether a person whether you've been infected at the beginning and after that what happens to you, because this is another government strategic move together with Sangenix, MARI together with Sangenix. I can assure you that it will not be as costly as RT-PCR. It will be lower than RT-PCR.
Ujian imunisif tidak akan menggantikan ujian saringan COVID-19 sedia ada. Beliau berkata demikian ketika melancarkan kit ujian serologi COVID-19 imunisif di Cyberjaya. Mei lalu, Mari dan Sengenix telah menandatangani memorandum persefahaman bagi pembangunan ujian berkenaan meliputi bidang pengkomersialan produk, perkhidmatan dan teknologi berkaitan sistem pengurusan kesihatan serta kadar diagnosis yang lebih cekap bagi penyakit berjangkit dan tidak berjangkit dalam industri dan komersial. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan kita akan bersama dengan Fazli. Ya, silakan Fazli. Lebih 90% pasukan Liga M lengkapkan proses penswastaan. Aksi Liga Supanter Kedah dan Melaka United ditunda ke Ahad. Segmen sukan terus menemani anda. Lebih 90% pasukan Liga Malaysia Liga M sudah melengkapkan proses penswastaan klub, termasuk proses pemisahan status daripada Persatuan Bola Sepak FA kepada Kelab Bola Sepak FC menjelang tempoh berakhir tengah malam ini. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Stuart Ramalingga berkata, hanya beberapa pasukan sedang berusaha melengkapkan beberapa dokumentasi sebelum diserahkan kepada badan induk berkenaan bagi memperoleh lesen kebangsaan untuk beraksi dalam saingan Liga M musim depan. Stuart yakin pasukan-pasukan berkenaan dapat menyelesaikan proses penyerahan dokumentasi yang diperlukan FAM sebelum tempoh akhir pada tengah malam ini dan FAM sentiasa berhubung dengan kesemua pasukan. Dalam pada itu, Stuart menegaskan FAM tidak akan memanjangkan tempoh proses berkenaan memandangkan kelab dan pasukan Liga M sudah dimaklumkan lebih awal mengenainya. Menurut beliau, pasukan yang gagal melengkapkan proses penswastaan kelab tidak akan dibenarkan beraksi dalam pertandingan kelab anjuran Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sekiranya layak selain diturunkan ke saingan Liga M3 2021. Pengurusi Jawatan Kuasa Khas Bola Sepak Profesional FAM Muhammad Firdaus Muhammad sebelum ini memaklumkan hanya 12 pasukan sudah melengkapkan proses penswastaan kelab. 6 pasukan Liga Super yang telah melengkapkan proses penswastaan kelab adalah Johor Darul Takzim JDT, Petaling Jaya City FC, Melaka, Terengganu FC, Sabah dan Perak, manakala pasukan Liga Premier terdiri daripada Sarawak United FC, Negeri Sembilan, Kelantan United FC, Kuching FA dan Kuala Lumpur. Armed Forces FC adalah pasukan tunggal Liga M3 yang sudah melengkapkan proses penswastaan kelab. Dalam pada itu, aksi Liga Super di antara Kedah dan Melaka United yang dijadualkan di Stadium Darul Aman Al-Star pada Jumaat ini dipindah ke Ahad. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan daripada Melaka United yang sedang menjalani proses kuarantin sejak Isnin selepas pulang dari Sabah. Beliau berkata selaras dengan pematuhan operasi standard prosedur SOP COVID-19 Liga Malaysia Liga M, perubahan tarikh itu membolehkan Melaka United memiliki tempoh melakukan persiapan memandangkan mereka hanya dibenarkan mengadakan sesi latihan. Sebaik mendapatkan keputusan ujian COVID-19 esok, pasukan Melaka kini menjalani kuarantin di Hotel Bandar Melaka selama 3 hari dan mereka telah menjalani 2 ujian calitan COVID-19 pada 27 dan 29 September lalu. Keputusan kedua akan diketahui esok sebelum pasukan dibenarkan berlatih. Abdul Ghani turut mengingatkan kesemua pasukan agar mematuhi SOP yang ditetapkan pada setiap masa bagi memastikan kesejahteraan dan keharmonian Liga Malaysia sentiasa dalam keadaan terjamin. Pasukan bola sepak Polis Diraja Malaysia PDRM tetap akan turun menentang Selangor Sabtu ini dengan penuh semangat di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur walaupun mereka sah turun ke Liga Premier tahun depan. Jelas Ketua Jurulatih PDRM Muhammad Ishak Kunju Muhammad, beliau menerima keputusan tersebut dengan hati yang terbuka. Untuk itu beliau menggandakan persiapan pasukan di semua sudut memandangkan mereka bakal berdepan pasukan yang cukup digeruni di Lembah Kelang. Saya rasa
Saya rasa Selangor memang dengan pemain import, dengan local player yang berpengalaman. So kita akan as usual, saya cakap dengan you, tak ada nothing much different. Kita akan pergi as underdog and then kita akan stay compact and then try to break from the counter. So yang kita rasa itu yang chances yang kita ada. Beliau hanya mengingatkan anak-anak buahnya agar bermain dengan tenang dan memberi sepenuh tumpuan kepada perlawanan. Ini kerana beliau menjangkakan pemain Selangor akan lebih bersemangat di bawah suntikan taktikal jurulatih baru. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuala Lumpur. Beralih ke sukan badminton, bekas pemain badminton perseorangan negara Rashid Siddiq berharap Persatuan Badminton Malaysia BAM membuat perancangan tepat bagi memilih pemain menghadapi jadual pertandingan yang padat tahun depan. Ia termasuk kejohanan jelajah Asia di Thailand pada Januari serta kejohanan Piala Thomas, Piala Sudirman dan Olimpik Tokyo yang dijadualkan berlangsung pada 23 Julai hingga 8 Ogos depan. Menurut Rashid, agak sukar untuk setiap pemain kekal konsisten jika diturunkan dalam setiap kejohanan kompetitif antarabangsa memandangkan jarak masa setiap kejohanan yang pendek. Tak semestinya pergi semua tournament. Lepas tu nanti sedikit sebanyak nanti mungkin menjejaskan prestasi, boleh jadi ada kecederaan. Itu yang kita tak nak kan. Daripada awal-awal lagi dah plan lah dia punya tournament yang pemain-pemain lead yang nakkan pergi. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi panel program Sembang Santai Rahsia Kejayaan Atlet Anjuran Pusat Kecemerlangan Sukan PKS Hoki Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Turut hadir dalam program tersebut Ketua Unit Sukan Kementerian Pengajian Tinggi Dr. Pekar Ramli serta Presiden Majlis Sukan IPTS Malaysia Profesor Datuk Muhammad Zamri Yusof. Bekas penerjun dan pemenang pingat Gangsa Sukan Commonwealth 2010 Delhi, Brian Dixon Lomas mengakui ada menerima lamaran daripada Majlis Sukan Negara MSN untuk melatih skuad terjun remaja negara. Namun atlet berusia 30 tahun kelahiran Sarawak itu masih belum bersedia untuk menggalas tugas berat tersebut. Sebab saya selalu rasa saya terlalu muda untuk jadi jurulatih. So saya rasa kalau nak jadi jurulatih tu mungkin after 10 years ke, tak tahulah, after 5 years ke, mungkin saya rasa saya dah betul-betul ready nak jadi jurulatih. Sebab jadi jurulatih ni banyak komitmen dia juga dan banyak benda yang kena start balik. Maksudnya nak kena ajar budak ni kena banyak patience dia, nak kena banyak program yang kena buat dan dia involve banyak organisation. Jadi saya rasa buat masa sekarang ni belum lagi lah. Tapi di future mungkin ada. Dia berkata demikian kepada RTM selepas menjadi salah seorang panel program Sembang Santai Anjuran Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Ujar Brian, dirinya sekarang sibuk mengadakan kelas latihan berkaitan kecergasan di gimnasiumnya di Shah Alam. Segmen sukan berakhir di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi. Kita berpisah seketika. Teruskan sokongan anda kepada atlet negara. Seterusnya kembali bersama dengan Faris dan juga Matt. Selamat malam. Seekor tikus yang dilatih untuk mengesan periuk api dianugerahkan pingat emas atas keberaniannya melaksanakan tugas di Kemboja. Magawa, tikus baka Afrika, berjaya mengesan 39 periuk api dan 28 bom yang tidak meletup. Tugasannya membabitkan keluasan 141,000 meter persegi bersamaan 20 padang bola. Magawa yang terlibat dalam projek Hero Red dilatih di Belgium selama setahun. Robot gergasi Gundam dipamerkan di Pelabuhan Yokohama jadi tarikan utama kilang yang bakal dibuka esok. Robot seberat 25 tan dengan ketinggian 18 meter dibuat mengikut model RX-7082 yang pertama kali muncul dalam siri animasi 1979. Ia sebahagian daripada projek Global Challenge bagi menghasilkan robot berukuran 18 meter yang boleh bergerak.
Pelbagai cara dipraktikkan pengusaha restoran di Amerika Syarikat untuk terus beroperasi dalam norma baharu. Pengusaha sebuah kafe di New York misalnya menggunakan gelembung plastik untuk mengelak pelanggan dijangkiti COVID-19. Gelembung plastik itu hanya memerlukan masa seminit untuk dipasang atau dikemas. Muncul dengan single baru berentak R&B dan hip hop berjudul Ada Cara, Ismail Izani mengubah penampilan diri menjadi lebih matang. Ia mahu tampak lebih segar. Ismail kembali ke gimnasium dan mengubah fizikal menjadi lebih sasa. Sebenarnya to gain macam physically, saya rasa benda tu membantu saya untuk confident level because that is one of the way yang saya rasa I could gain my confidence untuk orang tengok saya, untuk orang bercakap dengan saya. Untuk music video ni kenapa saya nak tunjuk macam tu is because sebenarnya I want to show to people macam saya cakap, this is the new Ismail Izani. Ditemui Bidiva pada majlis pelancaran single Ada Cara, Ismail akui lagu itu sebenarnya ditujukan khas buat rakannya yang sedang menjalankan hubungan perlainan agama. Saya kenal dan ada juga orang yang rapat dengan saya. So bagi saya mereka ada dalam situasi yang sangat-sangat berat where saya sendiri tak boleh imagine kalau saya ada dekat tempat diorang. So ini adalah one of the ways yang the least that I can do is sampaikan message. Penyanyi Datin Aliyah akui pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu banyak mengubah hidupnya sehingga hari ini. Bukan sahaja dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, malah rezeki turut terbuka luas sebagai duta produk kecantikan. Menurut Datin Aliyah, sebelum bersetuju untuk mengikat kontrak bersama Zafisha selama setahun, dia sendiri mencuba produk berkenaan selama 2 bulan. Of course lah gembira kan. Pertama dalam kita tengok kawan-kawan kita struggle untuk mencari sumber pendapatan ya, tapi Allah berikan saya rezeki yang saya memang pun tak sangka. So bila saya duk fikir-fikir balik, bila kita buat apa yang dia nak, dia akan bagi apa yang kita tak sangka pun. Saya tak terjangka. Pertama, saya rasa Zafisha dia start tanya IG review. So I kata I tak buat IG review, which is you use my image. Saya memang tak buat. Kalau ada pun tangan je lah. Macam tu kan. Because of kita ada management apa semua kan. So kalau nak betul-betul kena deal betul-betul lah. Berita Perdana edisi 30 September 2020 berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Teruskan patuh SOP PKPP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Yang itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan jumpa lagi.